apakah kesan ataupun keuntungan yang boleh diperolehi? Bagi saya, dengan jujur, saya berpendapat rakyat boleh perolehi beberapa keuntungan daripada keadaan dan pengisytiharan darurat. Yang pertamanya, Kebawahdulian di-Pertuan Agong boleh dinasihati untuk mengadakan enactment semasa darurat bagi tujuan memperolehi moratorium melalui enactment, memaksa kesemua bank dan semua syarikat keuangan dihalang dari segi memperolehi mana-mana bayaran ansuran atau menamatkan mana-mana perjanjian keuangan dengan orang ramai sehinggalah tamat darurat. Dan dari segi perlembagaan, perkara 150 Fasal 7 pula, mana-mana enactment yang diluluskan semasa darurat akan efektif walaupun tidak diluluskan di Parlimen, kerana kini Parlimen digantung sehinggalah tempoh 6 bulan selepas darurat ditamatkan. Seperti yang kita dimaklumkan sekarang, darurat sekarang ni adalah ditetapkan sehingga 1 hari bulan Ogos 2021, melainkan ditamatkan secara awal atau dilanjutkan. Mengambil pakai tarikh tersebut, jika tamatnya darurat pada 1 Ogos 2021, maka menurut perlembagaan Fasal 7 perkara 150 tadi, enactment moratorium itu akan berkuat kuasa untuk tempoh lanjut 6 bulan selepas 1 Ogos 2021, iaitu sehingga 31 Januari 2022. Rakyat yang gusar dan mempunyai kerugian sekarang, kesukaran hidup sekarang, tidak perlu risau pembayaran keuangan. Mereka cuma perlu risau untuk memperolehi rezeki bagi tujuan meletakkan makanan di atas meja makan setiap keluarga masing-masing. Dan perkara itu dapat dilakukan semasa darurat. Kedua, enactment khusus untuk mewujudkan mahkamah khas di mana seorang hakim sahaja mengendalikan satu kes yang melibatkan kes-kes jenayah yang membabitkan pemimpin-pemimpin politik sehingga selesai. Of course, tanpa mengganggu ataupun memprejudiskan hak pembelaan, supaya mahkamah itu dia boleh mendengar cuma kes itu sampai selesai. Ia akan memendekkan tempoh perbicaraan kerana sekarang ini hakim mendengar pelbagai kes di mahkamah masing-masing. Itu yang antara sebab mendorong kepada kes-kes tersebut masih tidak diselesaikan. Dan dengan adanya enactment seperti itu, maka tidak ada masalah untuk kesemua kes politik, sama ada yang membabitkan pemimpin-pemimpin daripada Barisan Nasional dulu ataupun pemimpin-pemimpin daripada Pakatan Harapan sekarang, kesemuanya boleh diselesaikan melalui seorang hakim satu kes jenayah politik. Keuntungan ketiga, Kebawahdulian di-Pertuan Agong pun boleh mengarahkan pejabat peguam negara untuk membantu baginda tuanku menggubal atau mendraftkan pindaan-pindaan perlu kepada perlembagaan, secara khususnya perkara 48 bagi tujuan mengadakan suatu undang-undang khas menghalang lompat parti, iaitu Akta Anti Lompat Parti. Tapi pindaan kepada perlembagaan perlu diluluskan di Parlimen. Kerana sekarang ini Parlimen digantung, maka Kebawahduli tuanku boleh mengarahkan, memanggil Parlimen bersidang secara khusus untuk mendebat dan meluluskan pindaan perlembagaan perkara 48 dan mewujudkan Akta Anti Lompat Parti secara khusus. Perkara ini perlu melalui kelulusan Parlimen yang boleh dipanggil untuk tujuan tersebut. Sekiranya tidak, enactment Anti Lompat Parti semasa darurat tidak akan berkuat kuasa sampai ke kiamat ataupun sampai PRU 16, 17, 18. Ianya akan tamat pada atau sebelum 31 Januari 2022, seperti mana yang telah kita bincang tentang moratorium. Dan kita perlukan Akta Anti Lompat Parti berkuat kuasa sampai bila-bila. Jadi Akta Anti Lompat Parti dan pindaan yang wajib sebelum itu untuk perlembagaan di bawah perkara 48 perlu kelulusan untuk pindaan 2/3 dan untuk Akta 50%+1 di Parlimen. Dan inilah bagi saya adalah keuntungan-keuntungan yang ada, tidak kira sama ada semasa darurat kesihatan sekarang maupun jika Kebawahdulian di-Pertuan Agong melaksanakan tanggungjawab untuk meminta Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin jika diyakini telah pun hilang seperti yang dizahirkan oleh Ahli Dewan Rakyat setakat ini, dan kemudian diadakan darurat politik. Cadangan-cadangan tentang keuntungan kepada rakyat ini, sekurang-kurangnya 3 perkara ini boleh dilakukan
pada masa darurat. Sekian, terima kasih.